Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Melayang serindit di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha, Encik Muhammad Isa bin Azhari, Pengarah Politeknik Port Dickson, Dr. Nurhaniza binti Muhammad, Timbalan Pengarah Akademik, Encik Abdul Rahim bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, yang berbahagia Encik Razali bin Bakri, Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal selaku pengurusi jawatan kuasa perhimpunan bulanan pada kali ini, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Kanan serta semua staf Politeknik yang dihormati sekalian. Hadirin sekalian, kami mohon agar semua dapat mengisikan maklumat kehadiran melalui Google Form yang telah disediakan. Kita mulakan majlis pada petang ini dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Politeknik. Ayo
Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersama-sama secara maya dalam perhimpunan bulanan Politeknik Port Dickson pada kali ini. Hadirin sekalian, negara masih lagi dalam wabak COVID-19. Maka kami menyeru kepada semua agar sentiasa mematuhi dan mengamalkan SOP yang digariskan oleh pihak kerajaan bersama MKN dalam usaha kita membendung wabak ini daripada terus merebak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita semua dan mengangkat wabak ini hendaknya. Bagi memberkati majlis pada petang ini, dengan segala hormatnya dipersilakan Encik Norizan bin Matno untuk membacakan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah, jadikanlah perhimpunan ini sebagai perhimpunan yang Kau redai. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, hiasilah diri kami dengan sifat yang baik dan jauhilah kami dari sifat yang buruk dan sombong yang dikeji. Pasakkanlah dalam diri kami sifat rajin bekerja dalam semangat kerjasama berpasukan dan persaudaraan antara kami. Ya Allah, terimalah hikmat bakti kami yang amat sedikit ini ke arah mencapai kecemerlangan Politeknik Port Dickson yang dicintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami demi mendidik anak bangsa Malaysia yang dikasihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan muqattabbala. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min zuriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Encik Norizan bin Maknur di atas bacaan doa itu tadi. Majlis diteruskan dengan lafaz ikrar perkhidmatan awam dan ikrar integriti oleh Encik Muhammad Fakhur Razi bin Misran. Ikrar perkhidmatan awam. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia, kami patuh dan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami berazam meninggikan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap mementingkan diri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerja sama dalam membantras kelemahan dan musuh-musuh negara, dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Ikrar integriti perkhidmatan awam. Kami pegawai awam Malaysia dengan sepenuh rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membantras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa
dan penyelewengan melalui tindakan-tindakan berikut. Pertama, berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah. Kedua, menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah. Ketiga, bertindak tegas kepada mereka yang melanggar undang-undang dan peraturan dan etika jabatan. Keempat, bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak yang memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah. Kelima, bertindak tegas terhadap mereka yang mengugat integriti dan imej pegawai awam. Dan keenam, mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas. Terima kasih Encik Muhammad Fakrul Razi bin Misran di atas pimpinan lafaz ikrar sebentar tadi. Dari Kedah ke Kuala Perlis, singgah bersantai di tepi jeti. Persembahan pembukaan memeriahkan majlis, semoga hadirin terhibur di hati. Seterusnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan multimedia aktiviti jabatan dan unit yang dijalankan di Politeknik Port Dickson sepanjang bulan Jun. Majlis diteruskan dengan taklimat keselamatan yang akan disampaikan oleh Encik Ko Sulun selaku Ketua Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Politeknik Port Dickson.
Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Unit KKP mengambil kesempatan ini untuk menerangkan semula tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh jabatan dan unit apabila menerima kes-kes yang berkaitan dengan COVID-19. Kita berharap dengan pengamalan pendekatan yang sama seragam, kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Baiklah, kita bersama-sama mengimbas kembali mengenai status seseorang dalam rantaian COVID-19, begitu juga definisi bagi kontak rapat. Slide ini menerangkan status seseorang dalam rantaian COVID-19. Status pesakit yang telah disahkan positif COVID-19 kita namakan kategori 1. Individu yang mempunyai kontak rapat dengan individu dari kategori 1 kita namakan kategori 2. Individu yang mempunyai kontak rapat dengan individu dari kategori 2 kita namakan kategori 3. Individu yang mempunyai kontak rapat dengan individu dari kategori 3 kita namakan kategori 4. Terdapat 4 definisi kontak rapat. Yang pertama, ahli keluarga yang tinggal serumah, rakan sekerja yang bekerja di ruang yang sama, rakan sekelas, berada dalam satu kenderaan yang sama dengan kes positif. Kedua, bersemuka selama lebih daripada 15 minit dalam jarak yang kurang dari 1 meter di dalam kawasan yang tertutup dengan kes positif. Ketiga, tidak bersemuka tetapi berada di dalam bilik berhawa dingin yang sama selama lebih dari 2 jam dengan kes positif. Yang keempat, berada dalam kenderaan yang sama dengan jarak 2 tempat duduk dengan kes positif. Ini adalah carta ahli tindakan KJKU bagi penerimaan kes berkaitan jangkitan COVID-19. Mula, penerimaan kes sah positif COVID-19 kategori 1 sedang menunggu keputusan swab test, kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Maka dengan segera KJKU melaporkan kes kepada pengurusan tertinggi PPD Bilik Gerakan UKKP ERT dengan kadar segera. KJKU melakukan pengesanan kontak rapat dengan pesakit COVID-19 dan mengemukakan data kepada Bilik Gerakan dalam masa 1 hari. KJKU memohon kelulusan BDA dengan pengarah bagi individu kategori 2 dan 3. KJKU mengarahkan individu kategori 2 untuk kuarantin ke diri 10 hari dari tarikh akhir pertemuan dengan pesakit COVID-19 dan memberi sokongan psikososial. Kategori 3 disyorkan BDR. Bagi proses kerja yang tidak boleh dilaksanakan secara BDR, peratusan kehadiran di pejabat mengikut SOP MKN terkini. Keputusan saringan bagi kategori 2 jika positif, rujuk hospital untuk rawatan. Dan kategori 3, kuarantin 10 hari di rumah dan merujuk pejabat kesihatan daerah. KJKU memohon kelulusan BDR dengan pengarah bagi kategori 4. Sebab kategori 4 telah bertukar ke status kategori 3. Jika keputusan saringan kategori 2 adalah negatif,
maka individu kategori 2 perlu menghabiskan tempoh kuarantin 10 hari dan hanya boleh hadir ke pejabat selepas tempoh tersebut tamat. Sekian, terima kasih. Semoga tuan-tuan dan puan-puan selalu dalam keadaan sihat walafiat. Terima kasih diucapkan kepada Encik Kor Siulun di atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi. Semoga kes-kes positif COVID-19 dalam kalangan warga Politeknik dapat diuruskan dengan baik dan lebih sistematik dengan rujukan yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput Ustaz Dr. Yusni bin Muhammad Yushak untuk menyampaikan tazkirah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar para pendengar sekalian? Marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesihatan, memberikan kepada kita kelapangan, memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Maha suci Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Para pendengar sekalian, terkadang timbul di dalam benak kita satu soalan. Adakah kita golongan yang merebut peluang? Kita biasa mendengar kata-kata peluang datang hanya sekali, maka rebutlah. Mungkin peluang ini adalah peluang yang terakhir buat kita dan kita tidak akan bertemu dengannya selepas ini. Setiap kita sentiasa diberi kesempatan dan peluang untuk diraih dan digunakan di dalam kehidupan. Maka terpulanglah kepada kita sama ada kita merebut peluang tersebut ataupun sebaliknya. Dalam menyatakan perkara tersebut, Nabi SAW pernah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihata qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim, sanadnya sahih. Bila sebut kepada hadis Nabi SAW tersebut, saya teringat kepada satu nasyid yang pernah pun dipopularkan oleh kumpulan Raihan. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Satu ingatan yang cukup membekas di dalam diri kita bila Nabi SAW mengingatkan kita kepada 5 perkara yang sentiasa berlegar di sekeliling kita. Cuma kadang-kadang kita terlupa bahawa inilah perkara-perkara yang perlu kita rebut di dalam kehidupan kita. Kerana kita tidak tahu kan ingatan yang kelima, masa hidup sebelum datangnya masa kematian. Para pendengar sekalian, bagi yang muda, waktu ini adalah yang paling produktif. Maka gunakanlah sebaik mungkin dengan membiasakan diri melakukan amal soleh. Semoga dengan amal soleh yang kita laksanakan, ia menjadi sebahagian daripada perkara-perkara yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti sebagai amal kebajikan kita. Bagi yang sihat, kesihatan merupakan kurniaan dan nikmat yang sering kali kita lupakan. Ramai mana daripada kita melupakan kesihatan, tetapi kita sering diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kesakitan datang menjengah kita. Maka ketika itu barulah kita teringat, ya Allah, kenapalah semalam dan hari berikutnya aku terlalu banyak makan. Maka ketika itu barulah kita ingat, ya Allah, kenapalah dulu dan kemarin aku tidak bersenam, sehingga apabila
kesakitan menjenguk, barulah aku merasakan bahawa keperluan untuk aku bersenam itu amat penting di dalam kehidupan. Dalam pada itu Nabi SAW juga pernah mengingatkan, ni'matani maghbudun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan kita lupa daripada mengingatinya, iaitu yang pertama kesihatan dan yang kedua adalah waktu lapang. Jadi para pendengar sekalian, marilah sama-sama kita memberikan sedikit perhatian kepada dua perkara yang diperingatkan oleh Nabi SAW tadi, iaitu yang pertama kesihatan dan yang kedua adalah waktu lapang kita. Maka gunakanlah sebaik mungkin nikmat sihat untuk melakukan sebanyak mungkin amal soleh, sama ada ibadah khusus seperti solat, puasa, membaca Al-Quran, juga ibadah umum seperti menuntut ilmu, membantu orang, berdakwah dan sebagainya. Tidak cukup sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi SAW, antara benda-benda yang boleh juga kita lakukan dalam kehidupan kita adalah mengalihkan sebarang perkara, sebarang benda, sebarang halangan di atas jalan. Maka itu juga merupakan salah satu daripada amal soleh yang kita boleh laksanakan. Menepani situasi pandemik yang semakin rancak ketika ini, menjadi tanggungjawab kita juga sebagai manusia, sebagai ahli masyarakat untuk sama-sama membantu. Kita yang Allah kurniakan dengan kesihatan, inilah masa yang terbaik bagi kita untuk menghulurkan sedikit bantuan. Setidak-tidaknya kepada rakan-rakan kita, setidak-tidaknya kepada jiran-jiran kita. Kalaupun bukan dengan harta ataupun material, maka berikanlah kepada mereka nasihat. Apa nasihat yang paling penting? Kena beritahu kepada mereka duduk rumah. Itu adalah satu benda yang penting untuk kita ingatkan kepada mereka. Bagi diberikan masa lapang, gunakanlah waktu tersebut dengan perkara yang mendatangkan manfaat. Maka jangan bazirkan masa yang kita ada dengan perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang boleh mendatangkan kita ataupun berikan kita kealpaan untuk mengingati Allah SWT dan mengingati hari kemudian. Apa yang perlu kita buat tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya berzikir kepada Allah SWT, tetapi kalau kita berada di rumah ketika ini, marilah sama-sama kita buka tingkap dan pandanglah keluar rumah. Lihatlah alam sekeliling yang Allah jadikan ini. Kerana setiap satunya Allah jadikan tanpa sia-sia. Semoga dengan waktu lapang yang diberikan kepada kita, memberikan kita lebih banyak waktu untuk berfikir. Kerana sebelum daripada pandemik ini melanda, kebanyakan kita begitu sibuk dengan kehidupan, sehingga kita lupa dengan tanggungjawab kita kepada Allah SWT sebagai seorang hamba di atas muka buminya ini. Bagi yang berharta, ingatlah apa yang kita milik adalah amanah yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan sumber harta kita datangnya daripada sumber yang halal. Begitu juga mangsa yang kita gunakan untuk mencari harta itu datangnya daripada masa yang digunakan dan diperuntukkan untuk kita bekerja. Bukannya kita mencuri tulang ataupun menggunakan masa yang telah diperuntukkan untuk kita mencari penghidupan kepada perkara-perkara yang sebaliknya. Para pendengar sekalian, mari kita sorot ingatan Nabi SAW yang terakhir, iaitu beringat ketika kita hidup sebelum datangnya hari kematian. Kerana apa? Kerana inilah peluang yang masih terbuka kepada kita. Bila Allah SWT menyatakan, ingatlah hari hidupmu sebelum datang hari matimu, bermaksud marilah kita bersungguh-sungguh mencari kehidupan dan mencari penghidupan semasa kita diberikan hayat oleh Allah SWT. Kerana selepas kematian, tiada apa yang dapat kita sumbangkan lagi, melainkan amal ibadah dan segala kebaikan yang telah kita tinggalkan sepanjang hidup kita. Saya rasa cukuplah sekadar itu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian buat kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Ingat dua perkara yang ingin saya tinggalkan kepada kita semua. Pertama, kita jaga kita. Yang kedua, kita mesti menang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.
Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Yusni bin Muhammad Yusak di atas tazkirah yang disampaikan tadi. Kini tibalah masanya bersama-sama kita mendengar amanat daripada Tuan Pengarah. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur pada Allah Tuhan semesta alam serta selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera dan salam ukhuwah buat semua warga PPD. Moga di petang Jumaat yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala melimpahi rahmat dan melindungi kita dari wabak COVID-19 yang sedang melanda negara sekarang. Yang berusaha Dr. Nur Hanizah Muhammad, Timbalan Pengarah Akademik. Yang berusaha Encik Abdul Rahim bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik. Yang saya hormati Encik Razali bin Bakri, Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, selaku penganjur majlis perhimpunan bulanan hari ini. Ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, pegawai-pegawai kanan, para pesyarah, serta seluruh staf dan warga Politeknik Park Dickson. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya jua dapat kita sama-sama berkumpul pada petang ini dalam majlis perhimpunan bulanan bagi bulan Jun bilangan 4 2021 Politeknik Park Dickson yang dianjurkan oleh Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Mudah-mudahan majlis kita petang ini akan mendapat keberkatan dan keredaan darinya. Walaupun ianya dilaksanakan secara maya, namun saya yakin dengan usaha dan penyelarasan yang begitu rapi oleh pihak Eurostia, platform ini sudah pasti dapat mencapai objektif perhimpunan kita ini dan menjalin secara kukuh ukhuwah sesama kita. Tahniah diucapkan kepada Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal selaku penganjur perhimpunan bulanan pada kali ini. Begitu juga kepada ketua-ketua jabatan serta semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan perhimpunan ini. Penyertaan tuan-tuan dan puan dalam perhimpunan bulanan atas talian ini amat dihargai. Hadirin yang dihormati sekalian, di kesempatan ini juga saya berharap masih belum terlewat untuk saya mengucapkan selamat menyambut Pesta Kehormatan dan selamat Hari Gawai. Gaya Guru Gerai Nyamai. Semoga diberikan umur yang panjang dan hidup yang sejahtera. Selamat menyambut Gawai Dayak pada masyarakat Iban dan semua yang meraihkannya. Dan bersempena dengan sambutan Hari Bapa pada 20 Jun 2021, diucapkan selamat menyambut Hari Bapa kepada semua insan yang bergelar bapa. Ayah, baik abi, dedi, abah, papa atau apa jua panggilan namanya, setiap jasa dan pengorbanan seorang bapa tidak ternilai harganya. Walaupun dalam keadaan PKP sekarang, hargailah bapa anda walau di mana beliau berada. Bapa adalah pemimpin keluarga sejahtera. Sesungguhnya pengorbananmu hanya Allah saja yang dapat membalasnya. Amin. Kita sedar 14 bulan telah berlalu. Perayaan yang disambut sekadar di rumah saja di antara kita, ada yang merayakan perayaan tersebut tanpa kehadiran insan tersayang, iaitu ibu, ayah serta berjauhan dari adik-beradik maupun sanak saudara. Saya mohon agar semua warga PPD berlapang dada kerana kesejahteraan semua menjadi keutamaan kita. Kini kita telah berada dalam fasa kedua PKP 3.0, iaitu bermula dari 15 Jun hingga 28 Jun 2021. PKP 3.0 ini melibatkan pelaksanaan sekatan pergerakan penuh hampir semua sektor ekonomi dan sosial. Untuk makluman tuan-puan, pada 19 Jun yang lalu, Negeri Sembilan mencatat nilai R0 atau kadar kebolehjangkitan yang paling tinggi berbanding negeri yang lain, iaitu 1.09. Melihatkan status COVID-19
kini yang amat membimbangkan, ada di antara kita mungkin pernah mendengar, merasai atau mengalami sendiri saat di mana terdapat ahli keluarga, rakan sejawat atau para pelajar kita yang mengalami demam dan sesak nafas apabila terkena jangkitan COVID-19 ini. Ada juga di kalangan mereka yang tidak mempunyai apa-apa simptom tetapi merupakan super spreader. Dengan statistik COVID-19 Malaysia pada 21 Jun 2021, jumlah kes keseluruhan melebihi 700,000 orang telah dijangkiti di negara kita. Kes baru pula berlega sekitar lebih 4,000 setiap hari, manakala jumlah kes kematian telah melebihi 4,000 orang. Saya menyeru agar semua warga PPD duduklah di rumah dan sentiasa patuhi kepada SOP terutamanya di tempat awam. Kurangkan aktiviti yang tidak perlu, keluar rumah hanya untuk keperluan asas sahaja. Ini penting bagi mengurangkan risiko jangkitan. Sebagaimana yang tuan-puan sedia maklum, di bawah PKP 3.0 Pasal 1 sehingga Pasal 2, kaki tangan kerajaan diarahkan 100% bekerja dari rumah ataupun BDR. Namun, kehadiran dibenarkan adalah bagi proses kerja yang tidak boleh dilaksanakan secara BDR. Tetapi, kehadiran ke pejabat tidak melebihi 20%. Manakala penggiliran kaki tangan dibenarkan bagi tempoh maksimum 4 jam sehari dan kehadiran ke pejabat perlu disertai dengan dokumen arahan rasmi dan pas pekerja serta mematuhi SOP Kementerian Kesihatan dan MKN. Sehubungan itu, warga PPD diminta mendapatkan terlebih dahulu kelulusan bertulis daripada pengurusan atau pengarah melalui surat yang dikeluarkan oleh unit pentadbiran. Ianya wajib dikemukakan kepada balai pengawal sebelum masuk ke pejabat. Balai pengawal akan lebih tegas dalam mengawal keselia perkara ini. Namun, bagi urusan kecemasan dan jangka masa pendek yang perlu akses ke pejabat oleh staf yang tinggal berdekatan, boleh merujuk kepada mana-mana timbalan TP ataupun TPSA terlebih dahulu. Ya. Tanpa kerjasama semua, PKP ini tiadalah bermakna. Bersabarlah kita untuk beberapa tempoh masa. Sama-samalah kita berdoa agar kes COVID-19 ini akan segera berkurangan dan berlalu pergi seterusnya. Kita dapat melandaikan kadar kejangkitan COVID-19. Adalah dimaklumkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dilaksanakan oleh kerajaan bertujuan untuk memastikan antara 70% hingga 80% rakyat menerima vaksin menjelang Februari 2022 dan sekaligus membentuk imuniti kelompok bagi mengekang penularan COVID-19. Bagi menjayakan tujuan ini, urusan pendaftaran bagi menyertai program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah dimulakan sejak 24 Februari 2021. Dengan ini, saya menyeru agar semua warga Politeknik Port Dickson menyertai program vaksinasi peringkat kebangsaan dengan mendaftar melalui MySejahtera yang perlu dikemas kini dari masa ke semasa. Melalui vaksinasi ini akan dapat membantu memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dimaklumkan pada bulan Jun 2021 ini terdapat beberapa pelantikan, pertukaran kenaikan pangkat pengurusan tertinggi JPPKK dan juga pengarah Politeknik. Bagi pihak pengurusan Politeknik Port Dickson, saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat menjalankan tugas kepada TS Puan Nur Aidi binti Nazri yang telah dilantik sebagai pengarah Politeknik Ibrahim Sultan Johor Bahru, yang berusaha Dr. Hajah Nur Hayati binti Zakaria, pengarah bahagian kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, TS Zainah binti Rujahan, pengarah Politeknik Banting Selangor, Puan Yusma binti Yusof, pengarah bahagian kolaborasi industri dan komuniti JPPKK, Dr. Abdul Latif bin Ahmad, pengarah Politeknik Sultanah Bahiyah Kulim, Encik Dullah bin Muluk, pengarah Politeknik Tawau Sabah, dan Encik Muhammad Sahran atau Awang bin Muhyiddin dilantik sebagai Ketua Komunikasi dan Hubungan Korporat JPPKK. Tahniah dan syabas diucapkan kepada pengarah-pengarah yang baru yang dilantik mengisi
jawatan-jawatan yang disebut sebentar tadi. Memandangkan keputusan SPM telah diumumkan pada 10 Jun 2021 bagi pelajar SPM tahun 2020, penawaran kemasukan lepasan SPM calon tahun 2020 ke Politeknik dan Kolej Komuniti untuk sesi akademik 2021-2022 telah dibahagikan kepada dua fasa. Fasa 1 adalah bagi pelajar lepasan SPM iaitu pada 15 hingga 21 Jun 2021, manakala fasa 2 adalah bagi pelajar lepasan STPM atau yang setaraf iaitu pada 8 hingga 12 Ogos 2021. Namun, pemakluman terkini oleh Kementerian Pengajian Tinggi menerusi kenyataan medianya telah memberikan pelanjutan tarikh tutup permohonan dan pengemaskinian UPU online kemasukan ke institusi pendidikan tinggi awam dan institusi latihan kemahiran awam bagi lepasan SPM sesi akademik 2021-2022 ini dilanjutkan sehingga 2 Julai 2021 sehingga jam 5 petang. Sehubungan dengan itu, berdepan cabaran pandemik pada masa ini, selaku warga Politeknik, tuan-puan adalah digalakkan turut serta mempromosi kepada ibu bapa dan para pelajar, guru dan sanak saudara berkenaan program Jom Masuk IPT Virtual 2021. Program JMIPT Virtual 2021 ini dilaksanakan oleh KPT dengan kerjasama Universiti Malaya bagi menyampaikan maklumat berkaitan kemasukan ke IPT. Manfaatkan media sosial tuan-puan, IG, FB, Twitter dan sebagainya untuk mewar-warkan berkenaan program JMIPT Virtual 2021. Persiapkan diri tuan-puan dengan maklumat yang terkini. Ini adalah kerana berkemungkinan akan ada pihak yang berminat untuk mengetahui bagaimana Politeknik beroperasi di musim pandemik ini. Tuan-tuan dan puan-puan, di kesempatan ini saya selaku pihak pengurusan ingin merakamkan ucapan terima kasih dan amat menghargai perkhidmatan seluruh warga Politeknik Port Dickson, khususnya para pensyarah yang terus menyumbang bakti kepada lebih 5,142 pelajar yang kini berada di luar kampus pada waktu pandemik ini. Meskipun bekerja dari rumah, aktiviti Politeknik sepanjang bulan Jun rancak diteruskan seperti yang dirancang mengikut takwin jabatan dan takwin aktiviti Politeknik 2021. Ini dapat dilihat dengan pelaksanaan program secara atas talian. Untuk makluman semua, PPD telah menjalankan 35 program pada penghujung bulan Mei hingga Jun, manakala kolaborasi PPD dengan pihak industri adalah sebanyak 25 program. Tahniah kepada semua jabatan dan unit yang melaksanakan program-program tersebut dengan jayanya. Seterusnya, pelbagai kursus peningkatan kemahiran terus dijalankan secara atas talian. Baru-baru ini, kursus Professional Certificate Microsoft Excel telah diadakan di antara 21 Jun hingga 25 Jun dengan 15 penyataan di bawah peruntukan SIAS. Saya percaya dengan menghadiri kursus ini, banyak manfaat yang diperolehi seterusnya dapat membantu tuan-puan melaksanakan tugas dalam menguruskan data-data pengurusan kualiti PPD dengan lebih berkesan. Tahniah kepada semua peserta yang terlibat. Manakala terdapat juga kursus dalam perkhidmatan iaitu bengkel pengubalan penilaian alternatif sesi Disember 2020 secara atas talian. Bengkel ini diadakan untuk memastikan reka bentuk penilaian alternatif adalah relevan dan berkait dengan pengetahuan khusus dan kemahiran yang sedang dinilai, memenuhi course learning outcome serta memenuhi tahap taksonomi yang bersesuaian. Saya yakin dengan pengisian program yang telah disusun secara terancang ini amat membantu para pensyarah menghasilkan item penilaian alternatif yang mempunyai ciri kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Tahniah kepada pihak unit peperiksaan JKM yang telah berjaya mengelolakan bengkel ini. Juga terima kasih kepada para pengubal, panel penilai, panel penyemak bahasa yang saling bekerjasama menjayakan program ini. Pada bulan Julai nanti,
Banyak perkara yang akan berlaku. Antaranya ialah penghantaran laporan interim ke JPP-KK, seterusnya ke ETAC. Program yang terlibat adalah program di DKM dan DTP untuk Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan bagi program DEP dan DTK untuk Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Tugas ini amatlah penting agar memastikan program diploma atau ijazah yang dianugerahkan kepada graduan adalah selaras dengan standard yang ditetapkan oleh badan ETAC. Oleh yang demikian, kepada JKM dan JKE, pemantauan ke atas perancangan dan penilaian pelaksanaan di peringkat jabatan harus sentiasa dilaksanakan agar proses pengauditan sama ada bersemuka atau secara atas talian berjalan lancar. Pada 28 Jun 2021, iaitu dalam masa beberapa hari lagi, Politeknik Port Dickson akan menganjurkan program RESPECT, iaitu Regional Educators and Student Products Exhibition untuk kali ke-7 yang dibuat secara maya, iaitu melalui mod webinar virtual di www.respect2021.com. Program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Mansur bin Osman, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Respect 2021 dianjurkan oleh Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi Medan Indonesia dan dianjurkan bersama oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Politeknik Port Dickson, Ansan University Korea dan Persatuan Teknologi Malaysia Negeri Sembilan. Antara objektif program ini adalah untuk menyediakan satu platform persaingan serantau bagi penghasilan dan pembangunan produk inovasi di kalangan pensyarah dan pelajar, mengenal pasti produk inovasi berpotensi yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat dan industri. Program ini juga dapat meningkatkan daya kreativiti dan inovasi pensyarah dan pelajar melalui penghasilan sesuatu yang baru serta dapat memberikan sumbangan kepada pengguna. Sebanyak 17 kategori telah ditawarkan dan difahamkan terkini PPD telah menerima sebanyak 242 produk inovasi dan ini melibatkan penyertaan 700 peserta daripada 43 institusi di dalam maupun dari luar negara. Harapan saya agar melalui penganjuran RESPECT 2021 ini, pensyarah dan pelajar bersama-sama dapat berkongsi pengetahuan dan berkolaborasi dalam penyelidikan ke arah menghasilkan produk yang bermutu tinggi ke pasaran antarabangsa, di samping dapat mengeratkan hubungan dan kerjasama antara institusi pendidikan dalam negara dan luar negara. Tahniah diucapkan kepada T.S. Bahari Ahmad, Ketua UPIK selaku pengarah program RESPECT dan pasukan RESPECT PPD 2021 yang bertukar lumus bagi melaksanakan program ini. Kini kita telah berada di hujung semester. Saya harapkan proses mengemas kini rekod pemarkahan, penilaian berterusan dan pelaksanaan penilaian alternatif atau PALT yang akan bermula pada 28 Jun 2021 hingga 18 Julai 2021 dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan lancar. Kenali dan dekatilah pelajar kita yang mungkin ada yang mempunyai halangan, contohnya capaian internet, berkongsi gadget sesama adik-beradik, lokasi rumah di pendalaman atau sedang di kuarantin, kerana faktor ini menyumbang kepada prestasi mereka. Bantu dan jangan abaikan mereka. Saya percaya dengan komunikasi yang baik antara dua-dua pihak, halangan ini dapat ditangani. Bagi pegawai yang akan bersara pada bulan Jun ini, iaitu Puan Salinah Kasim, beliau merupakan pembantu makmal C22JKM yang akan bersara pada 29 Jun 2021. Pihak Politeknik Port Dickson mengucapkan selamat bersara. Terima kasih di atas sumbangan Puan selama berkhidmat di Politeknik Port Dickson ini. Selamat menempuh alam persaraan, jasa dan khidmat bakti Tuan-Puan pada Politeknik Port Dickson amat kami hargai dan sanjungi. Manakala bagi warga Politeknik Port Dickson,
yang menyambut hari lahir dalam bulan Jun 2021 diucapkan selamat hari lahir, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Politeknik Port Dickson sentiasa menghargai dan memberi pengiktirafan kepada warganya yang berpotensi dan menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan tugas. Berikutan itu, setiap bulan PPD memberikan pengiktirafan anugerah pekerja contoh kepada warganya. Di kesempatan ini, saya bagi pihak pengurusan mengucapkan penghargaan dan tahniah kepada pekerja contoh bulanan bagi bulan Jun 2021. Semoga ianya menjadi pendorong dan contoh kepada warga PPD yang lain untuk bertugas dengan lebih dedikasi. Semoga tuan-tuan dan puan-puan meneruskan usaha murni dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada anak bangsa kita dan terus berdisiplin dalam mematuhi SOP COVID-19. Akhir kata, saya sudahi dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengarah di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Semoga segala informasi, nasihat dan teguran dapat dijadikan panduan oleh kita semua. Seterusnya, majlis menjemput Encik Jamaluddin bin Suhaimi untuk menyampaikan taklimat daripada unit kaunseling Politeknik Port Dickson bertajuk Tips Mengatasi Beban Kerja Berlebihan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih diucapkan kepada Urustia Jabatan Kejuruteraan Mekanikal di atas peluang yang diberikan kepada saya menyampaikan sedikit pengisian pada petang ini bersempena dengan Perhimpunan Bulanan Politeknik Port Dickson. Tuan-tuan dan puan, pada petang ini saya ingin berkongsi dalam masa yang singkat untuk satu tajuk yang saya kira sangat penting untuk kita semua, iaitu tentang beban tugas. Maksud beban tugas itu sendiri telah menceritakan satu perkara yang mungkin kelihatan negatif kerana mempunyai perkataan beban, walaupun diterjemahkan daripada perkataan bahasa Inggeris workload. Kalau kita tengok beban tugas itu sendiri ditafsirkan sebagai suatu kerja yang diharapkan kepada seseorang atau sesuatu dalam sesuatu tempoh masa. Jadi kita sebagai kaki tangan Politeknik Port Dickson pasti mempunyai satu beban tugas ataupun tugasan harian yang telah diberikan kepada kita walaupun kita berada di rumah dalam keadaan BDR sepanjang pandemik COVID-19 ini. Tetapi yang ingin saya kupaskan pada petang ini sebenarnya ialah apa terjadi kalau kita mendapat lebihan beban tugas. Heavy workload yang kita panggil ini merupakan satu perkara yang mungkin terjadi sebelum bekerja di rumah ataupun mungkin semasa bekerja di rumah. Apa yang kita nak panggil kepada heavy workload ini ialah apabila sesuatu tugasan yang diberikan kepada kita, sama ada tugasan itu wajar atau tidak wajar, diberikan kepada kita dalam sesuatu tempoh masa yang perlu diselesaikan. Jadi kita akan lihat bersama-sama apakah kesan kepada heavy workload. Saya ingin kongsikan kepada anda semua, pendengar-pendengar, penonton pada hari ini, terdapat 4 kesan negatif yang saya nak sampaikan berakibat berpunca daripada heavy workload ataupun beban kerja yang berlebihan. Yang pertama ialah kesihatan anda dari sudut fizikal mula menurun. Ya, ini yang kita akan dapat sama ada mungkin ada yang sesak nafas, demam dengan tiba-tiba, walaupun bukan disebabkan virus, tetapi disebabkan kemungkinan besar beban kerja yang berlebihan. Yang kedua ialah yang banyak terjadi, yang banyak kita dengar iaitu stres ataupun burnout. Apabila anda dah mula stres dalam keadaan beban kerja yang berlebihan, anda sepatutnya mendapatkan rawatan ataupun bantuan. Apatah lagi kalau dibiarkan berpanjangan, stres ini akan menjadi burnout, di mana segala perkara tak kena, hidup anda memang tak kena walaupun berpunca daripada lebihan beban tugas. Yang ketiga ialah anda akan menghadapi
kesan jangka masa panjang atau pendek dari sudut kerjaya anda. Apa yang saya maksudkan mempunyai kesan terhadap kerjaya, ada mungkin hilang motivasi dalam jangka masa pendek, ada mungkin tidak mahu lagi untuk meneruskan kenaikan pangkat, ada tidak mahu lagi untuk berpindah ke mana-mana kerana beban tugas yang telah berlebihan anda lakukan. Dan yang mungkin kita perlu elakkan, kesan negatif ialah mungkin adanya konflik antara anda bersama dengan majikan, supervisor, ketua anda, ketua program, ketua jabatan, ketua unit dan sebagainya. Dan juga mungkin konflik itu terjadi daripada anda bersama dengan orang tersayang. Jadi ini ialah 4 kesan-kesan negatif yang terjadi kepada anda apabila anda menghadapi beban tugas yang berlebihan. Setelah anda mendapat kesan-kesan negatif, jadi apa yang anda perlu lakukan sekiranya anda sedang dalam menghadapi beban tugas yang berlebihan? Ada 5 yang cara saya hendak kongsikan pada petang ini. Pertama ialah anda perlu berkomunikasi. Komunikasi, kita kembali kepada kesan negatif tadi. 2 bentuk komunikasi yang anda perlu lakukan. Pertama ialah kepada supervisor anda, ketua anda. Anda perlu berkomunikasi secara efektif kepada ketua untuk memastikan berbincang adakah beban tugas ini wajar kepada anda. Yang kedua, komunikasi yang anda perlu lakukan ialah kepada orang terdekat anda. Kerana dalam keadaan BDR ini, anda akan berhadapan dengan anak-anak, isteri, mungkin jiran tetangga. Jadi anda juga perlu berkomunikasi supaya mereka faham. Minta tolong, saya sedang berada dalam kerja sekian, dan kita cuba untuk sehingga mereka faham. Cara yang kedua ialah cuba setkan priority. Adakan keutamaan anda terhadap kerja-kerja yang sedang dilaksanakan. Ada kerja yang perlu dijalankan dalam masa yang terdekat. Ada kerja yang perlu dihantar dalam masa yang lebih lama. Jadikan keutamaan kerja mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga ialah ambil masa untuk diri anda sendiri. Kita faham di rumah, kerja dan keluarga memang satu isu yang memang tidak dapat dipisahkan. Tetapi ada waktunya anda perlu ambil perkara ketiga, iaitu cari masa untuk diri anda. Supaya anda lebih rasa rileks. Buatlah apa yang anda mahukan untuk rasa lebih tenang, melupakan seketika kerja dan mungkin seketika tentang keluarga. Apa yang anda buat, anda lakukan dalam masa yang lama, tenang, supaya lebih efektif. Keempat, saya sudah sentuh tentang berada di rumah, anda berhadapan dengan kerja dan juga keluarga. Jadi perlu ada satu hubungan yang sangat baik antara work-life balance. Kalau work-life balance memang sangat cantik, seimbang, anda pandai susun pada waktu kerjanya bila, pada waktu keluarganya bila, memang anda akan dapat satu penyelesaian terbaik untuk masalah beban kerja yang berlebihan. Tips yang kelima, cara kelima yang saya kongsikan pada petang ini ialah tutup telefon. Nampak macam pelik kerana banyak urusan kita berada dengan telefon, tetapi telefon juga akan membuatkan anda leka dengan media sosial, permainan dalam aplikasi, waktu-waktu membawang dan apa sahaja yang membuatkan anda terhindar seketika daripada kerja. Maka adalah bagusnya tutup telefon anda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai pengakhir pada sedikit celoteh, sedikit perkongsian pada petang ini, saya membuat satu kesimpulan sahaja. Adakah sebenarnya beban kerja yang berlebihan ini berpunca daripada anda ataupun orang lain? Kerana kalau ia berpunca daripada anda, seharusnya anda susun, atur dan rancang diri anda dahulu, dan insya-Allah anda boleh melakukan kerja sedemikian. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Jamaluddin bin Suhaimi di atas taklimat serta tips-tips yang berguna bagi kita mengatasi segala stres bebanan kerja berlebihan di pejabat. Berikut adalah paparan staf yang akan menyambut hari lahir pada bulan Jun.
Kami mendoakan agar rakan-rakan yang meraihkan hari lahir ini diluaskan pintu rezeki dan sentiasa dalam rahmatnya selalu. Selamat hari lahir kami ucapkan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Kami selaku wakil dari pihak penganjur ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Tanam sirih di dalam taman, air ditimba di tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Sekian kami akhiri majlis dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.